Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini kita akan belajar Matematik SSM tingkatan 3, bab yang pertama iaitu indeks. Kita belajar bahagian yang pertama dahulu. Dalam bahagian pertama bab indeks, kita akan belajar tentang tata tanda indeks. Standard pembelajaran yang akan dipelajari pada dalam video kali ini ada dua. Yang pertama ialah mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana caranya menukar satu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya. Kita kenali dahulu apakah bentuk indeks. Bentuk indeks ialah suatu nombor yang ditulis dalam bentuk A kuasa N. Di mana A ini merupakan asas, dan N ini merupakan indeks. N ialah indeks. Okay, contohnya 4 kuasa 3. Ini ialah merupakan satu contoh nombor yang ditulis dalam bentuk indeks. Contoh yang lain 5 kuasa 4. Jadi nombor yang ditulis dalam bentuk indeks ini ialah digunakan apabila melibatkan suatu nombor yang sama didarabkan secara berulang. Okay, kita lihat contoh di sini 4 darab 4, nombor yang sama didarabkan secara berulang sebanyak 2 kali. Jadi kita boleh tuliskan sebagai 4 kuasa 2 kerana 2 kali diulang. Untuk kes nombor yang sama diulang sebanyak 3 kali, kita tulis nombor tersebut iaitu 4 dikuasakan dengan 3 kerana berulang sebanyak 3 kali. Jadi dalam kes ini 4 kuasa 2, 4 ialah asas, 2 ialah indeks. 4 kuasa 3, 4 ialah asas, 3 ialah indeks. Sekarang kita lihat contoh soalan yang melibatkan pendaraban berulang dan kita akan tukarkannya kepada bentuk indeks. Okay, contoh soalan A, 5 didarabkan 5, didarabkan 5, didarabkan 5, didarabkan 5, didarabkan dengan 5. Pendaraban berulang nombor yang sama sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Jadi kita boleh tuliskan pendaraban berulang ini, kita pendekkan dengan cara menulis ke dalam bentuk indeks. Tuliskan sebagai 5 kuasa. Oleh kerana 6 kali diulang, kita tuliskan 5 kuasa 6. Jadi untuk yang lain juga sama, B 0.3 diulang sebanyak 4 kali. Jadi kita pendekkan dengan cara menulis dalam bentuk indeks 0.3 dikuasakan dengan 4 kerana diulang sebanyak 4 kali. Untuk C negatif 2 diulang sebanyak 3 kali, kita tuliskan negatif 2 kuasa 3. Di nombor negatif letakkan dalam tanda kurungan. Untuk D, pecahan 1/4 diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali, jadi kita kuasakan 4. Jadi untuk memastikan kesemuanya nombor yang sama ini dikuasakan dengan 4, kita letakkan tanda kurungan. Jadi kalau kita tak letakkan tanda kurungan, contohnya 1/4 kuasa 4 tanpa tanda kurungan, ini bermaksud hanya 1 sahaja dikuasakan dengan 4. Jadi apabila melibatkan pecahan, mesti letakkan tanda kurungan. Untuk E, M, huruf yang sama diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali. Jadi kita ringkaskan dalam bentuk indeks M kuasa 7. Begitu juga dengan F, N diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita ringkaskan sebagai N kuasa 8. Untuk menguji kefahaman anda tentang penerangan yang telah cikgu nyatakan tadi, murid perlu membuat latihan ini dalam buku latihan. Jadi untuk soalan yang pertama, lengkapkan jadual di bawah dengan asas atau indeks bagi nombor atau sebutan algebra yang diberi. Jadi murid-murid perlu menyalin soalan ini dan lengkapkan dalam buku latihan. Okay, tuliskan jawapan di dalam jadual yang diberikan.
Okey, contoh yang pertama ini asasnya 5. Jadi dalam pilihan ini kita pilih mana yang asas 5. Yang asas 5, bentuk indeks A kuasa N, ini ialah asas, di atas ialah indeks. Jadi yang asas 5 ialah ini bentuk indeks yang ini. Jadi indeksnya ialah yang di atas 3. Jadi kita lengkapkan di sini sebagai 3 untuk indeks. Jadi untuk soalan yang lain, contohnya yang tengah ini N sahaja diberi untuk asas. Jadi asas N ialah, ini pilihannya. Jadi indeksnya adalah sifar. Okay, indeksnya adalah sifar ataupun kosong. Kita tuliskan indeksnya adalah kosong. Jadi yang seterusnya, yang terakhir ini, asasnya 8. Dalam pilihan ini, cuma ini sahaja asas 8. Namun tidak ditulis indeks. 8 sahaja ini sebenarnya merujuk kepada 8 kuasa 1. 8 ialah 8 kuasa 1. Jadi ini bermaksud indeksnya adalah 1. Jadi di sini indeksnya 1. Kita lengkapkan dalam jadual ini indeksnya 8, asas indeksnya adalah 1. Jadi lengkapkan soalan yang lain dalam buku latihan anda. Untuk soalan yang kedua, cikgu akan tunjukkan jawapan bagi beberapa soalan. Okay, contohnya A. A ini kita tukarkan dalam bentuk nyatakan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks. Jadi kita lihat ini 6 diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pendaraban berulang sebanyak 6 kali. Nombor yang terlibat ialah 6. Bermaksud asasnya 6. Kuasa oleh kerana diulang 6 kali, dia adalah kuasa 6. Dia 6 kuasa 6. Jadi untuk soalan yang lain, cikgu tunjukkan F. Okey, nombor yang terlibat ataupun sebutan yang terlibat ialah negatif 1 per N. Okay, semuanya nombor yang sama diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Jadi kuasa 6. Okay, untuk nombor 3, tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Jadi sebaliknya, kalau tadi kita tukar daripada pendaraban berulang kepada bentuk indeks, untuk nombor 3 ini adalah sebaliknya. Tukarkan sahaja, contohnya negatif 3 kuasa 3. Bermaksud negatif 3 ini diulang sebanyak 3 kali. Jangan lupa letakkan tanda kurungan yang melibatkan nombor negatif dan juga pecahan. Jadi cikgu harap murid-murid melengkapkan yang lain di dalam buku latihan. Sekarang kita pelajari pula standard pembelajaran yang kedua, iaitu cara menukar nombor ke bentuk indeks. Ada dua kaedah yang boleh digunakan, iaitu kaedah pembahagian dan juga kaedah pendaraban. Kita lihat dahulu kaedah yang pertama, itu kaedah pembahagian. Contoh soalan, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan asas 2, asas 4 dan asas 8. Ini bermaksud 64 nombor tunggal ditukar kepada bentuk indeks asas 2 bermaksud 2 kuasa berapa. Jadi kita perlu kirakan. Jadi ataupun 64 ini kita boleh tukar kepada bentuk indeks dengan asas 4 kuasa berapa. Dan juga 64 ini boleh juga ditukarkan kepada bentuk indeks dengan asas 8 kuasa berapa. Jadi nilai yang menjadi tanda soalan ini, kaedahnya kita boleh menggunakan sama ada kaedah pembahagian ataupun kaedah pendaraban. Cikgu tunjukkan bagaimana caranya menggunakan kaedah pembahagian. Untuk asas 2 bermaksud 64 ini perlu dibahagikan dengan 2. Jadi 64 dibahagikan dengan 2. 64 dibahagikan dengan 2. 64 bagi 2 ialah 32. 32. Seterusnya dibahagikan dengan 2 akan dapat 16. Dibahagikan dengan 2 akan dapat 8. Bahagikan 2 lagi akan dapat 8 bahagi 2, 4. 4 dibahagikan dengan 2 akan dapat 2. Dan akhir sekali 2 dibahagikan dengan 2 akan dapat 1. Okay, setelah dapat 1 di sini, kita kira berapa kalikah nombor yang sebelah kiri ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali, bermaksud dia adalah 2 kuasa 6. Di dalam asas 2, 64 bersamaan dengan 2 kuasa 6. Kita ulangi teknik yang sama untuk menukarkan kepada asas yang lain.
Contohnya asas 8, kita bahagi sahaja nombor yang terlibat iaitu 64 dibahagikan dengan 8. Oleh kerana 8 darab 8, 64. 8 darab 8 ialah 64. 64 bahagi 8 ialah 8. Di sini 8 bahagikan lagi dengan 8. 8 bahagi 8 dapat 1. Bila dapat 1 selesai. Jadi kita lihat di sini 8 diulang sebanyak 8 ada 2 kali. Ini bermaksud 64 itu bersamaan dengan 8 kuasa 2. Kita juga boleh menggunakan kaedah pendaraban untuk menukarkan suatu nombor tunggal kepada bentuk indeks. Contoh tadi soalan nombor tunggal yang terlibat ialah 64. Kita perlu cari 2 kuasa berapa ataupun dalam asas 4 kuasa berapa. Kalau asas 8 kuasa berapa. Jadi untuk mencari nilai indeks ini menggunakan kaedah pendaraban. Caranya ialah 64 ini kita senaraikan 2 didarabkan dengan 2 didarabkan dengan 2, darabkan sehinggalah akhirnya hasil darabnya akan mendapat 8. 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. Okey, perlu didarabkan dengan 2 lagi. 8 didarabkan dengan 2, 16. 16 didarabkan dengan 2, 32. Masih belum cukup lagi, 64. Didarabkan dengan 2 lagi, 32 darab 2, 64. Jadi setelah dapat 64, kita berhenti mendarab. Sekarang kita kira ada berapa kali 2? 2, okey, 2 kuasa berapa kali diulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya adalah 2 kuasa 6. Jadi untuk teknik pendaraban, untuk asas yang 8 pula, 64 oleh kerana asasnya 8, bermaksud nombor 8 tu diulang sebanyak berapa kali. Oleh kerana 64 ialah 8 didarabkan dengan 8. 8 darab 8, 64. Sekali kira sahaja terus dapat 64. Jadi kita boleh terus tukarkan 8 ini diulang sebanyak 2 kali. Jadi kita tuliskan 8 kuasa 2. Jadi inilah jawapan untuk 64 dalam bentuk indeks dengan asas 8. Untuk asas 4 juga sama, 64 ini oleh kerana asas 4 kita darabkan sehinggalah mendapat 64. Contohnya 4 darab 4, 16. Masih belum dapat lagi 64, kita darabkan lagi dengan 4. 16 darabkan 4 akan mendapat 64. Jadi berhenti mendarab. Sekarang kita kirakan berapa kali 4. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kali 4. Bermaksud 4 dikuasakan dengan 3. Jadi inilah dia cara menukarkan satu nombor tunggal kepada bentuk indeks menggunakan kaedah pendaraban. Untuk menguji kefahaman anda, murid-murid perlu membuat latihan dari buku teks muka surat 5. Okey, boleh buat dalam buku latihan. Okey, contoh, cikgu akan terangkan 1 atau 2 soalan di manakah untuk mendapatkan jawapannya. Soalannya, tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas dalam yang dinyatakan dalam kurungan. Jadi contohnya A ini, A-nya nombor tunggalnya ialah 81. Dalam kurungan asas 3 bermaksud kita perlu tukarkan 81 3 kuasa berapa. Jadi untuk yang lain C juga, 64 perkan dengan 125, tukarkan dalam bentuk indeks dengan asas 4/5 dikuasakan dengan berapa. Jadi untuk mendapatkan indeks yang terlibat, kita boleh menggunakan sama ada kaedah pembahagian ataupun kaedah pendaraban. Jadi terpulang kepada masing-masing cara bagaimanakah yang sesuai. Jadi biasanya kita boleh terus sahaja menggunakan kaedah pendaraban, terdarabkan sehinggalah mendapat nilai 81. Contohnya 3 didarabkan 3, 9. Didarabkan dengan 3 lagi, 9 darab 3, 27, belum dapat 81. Darabkan lagi dengan 3, 27 darab 3, dapat 81. Jadi berhenti mendarab. Sekarang kita tukarkan bentuk pendaraban berulang ini kepada bentuk indeks 3 kuasa 1, 2, 3, 4, 3 kuasa 4. Jadi ini kita gunakan kaedah pendaraban. Ya, murid-murid boleh juga menggunakan kaedah pembahagian. Contohnya di sini, 81 kita bahagikan dengan 3,
bahagikan sehingga akhir sekali nilai di sini ialah 1 dan kita kira berapakah 3 diulang sebelah kiri. Jadi itulah dia teknik menukarkan suatu nombor tunggal kepada bentuk indeks. Okay, cikgu tunjukkan satu lagi soalan C ini. Kalau kita gunakan kaedah pendaraban, kaedah pendaraban ini 4/5 didarabkan dengan ulang lagi 4/5. 4/5, 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. Jadi 16/25 tak sama lagi dengan nilai ini. Darabkan lagi sekali nombor yang sama. Jadi kita darabkan 4 darab 4, 16. 16 darab 4, 64. Sama dengan nombor di atas. Yang di bawah ini 5 didarabkan 5, 25. 25 didarabkan 5 dapat 125 sama dengan di bawah. Jadi berhenti mendarab. Kita tukarkan ini 4/5 oleh kerana diulang sebanyak 3 kali. Letakkan tanda kurungan kuasa 3. Jadi inilah teknik menukarkan suatu nombor ke dalam bentuk indeks dengan asas yang dinyatakan. Jadi murid-murid perlu melengkapkan soalan yang lain dalam buku latihan. Dalam bahagian terakhir ini, cikgu akan tunjukkan cara bagaimanakah mencari nilai indeks menggunakan kalkulator. Okey, contoh daripada buku teks muka surat 6, okey, soalan A. Kita lihat bagaimana caranya mengira nilai indeks 5 kuasa 4 menggunakan kalkulator. Jadi di sini kalkulator tekan 5, okey, kuasa tekan tanda V terbalik ini, kuasa 4. Kuasa 4 bersamaan dengan 625. Jadi jawapannya adalah 625. Untuk soalan B, B ini letakkan tanda kurungan. Okey, letakkan tanda tekan negatif 7, tutup kurungan, kuasa 3. Okey, sama dengan negatif 343. Negatif 343. Untuk C pula, letakkan tanda kurungan, pecahan tekan 2, per ini tekan AB per C, 3, tutup kurungan, kuasa tekan V terbalik ini, tekan 4, bersamaan dengan 16, ini ialah bermaksud 16/81. Dalam penulisan kita tuliskan dalam bentuk 16/81. Untuk soalan D pula, sama juga letakkan tanda kurungan. 1, melibatkan nombor bercampur. Nombor bercampur ini 1/3/5, tekan AB per C, tekan lagi sekali 3, AB per C, 5, tutup kurungan, kuasa 2. Kuasa 2 sama dengan, okey, ini kita tuliskan sebagai dalam nombor bercampur 2, 14/25. Jadi untuk menukarkan kepada pecahan tak wajar, kita tekankan shift AB per C. Jadi daripada nombor bercampur ini dalam bentuk pecahan tak wajarnya ialah 64/25. Jadi jawapannya adalah 64/25. Dan akhir sekali untuk E, kurungan, okey, negatif 0/5, tutup kurungan, kuasa 6. Okey, sama dengan, ini ialah jawapannya 0.015625. Jadi murid-murid boleh mencuba membuat latihan uji minda 1.1C dalam buku latihan dan carikan nilai setiap indeks ini menggunakan kalkulator. Alhamdulillah, selesai video siri pertama untuk bab 1 indeks matematik KSSM tingkatan 3. Video ini akan bersambung ke bahagian yang kedua. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan video yang baru.